Alright, so today saya akan masuk dengan chapter 2, Entrepreneurship Development in Malaysia. So synopsis for this chapter. This chapter introduces students to the historical and policy perspective of entrepreneur development in Malaysia. So macam mana sejarahnya keusahawanan ni boleh wujud dekat Malaysia. Boleh maksudnya macam mana Malaysia boleh first introduce dan juga galakkan masyarakat untuk menjalankan keusahawanan. Okay. Alright, introduction. An understanding of the historical perspective and the rationale of the various government policies on the development of entrepreneurship in Malaysia is a necessary requisite for the Malaysian to understand the country economic history and challenge, so as to enable them to contribute towards building the nation. Okay, so sejarahnya adalah macam mana kerajaan boleh maksudnya galakkan untuk semua orang untuk menjalankan entrepreneurship. Apakah sejarahnya dan juga apakah cabaran-cabarannya masa mula-mula nak suruh masyarakat mulakan program usahawan ini. Okay. So kita tengok masa awal which is selepas kemerdekaan. Okay, selepas kita merdeka which is selepas pada tahun 1957, Malaysia dapat kata macam progres yang sangat membangun lah, okay, di mana program pembangunan ekonomi itu berjalan pesat, tetapi dia tidak sekata atau tidak sama rata antara setiap masyarakat dan juga setiap bangsa yang ada dekat Malaysia ni. Okay. So especially pada Bumi Putra, okay, contohnya macam Malaysia, Malays, Kadazan, Iban dan juga beberapa yang memang penduduk asal dari Malaysia, okay, mereka agak ketinggalan dari segi pembangunan ekonomi ni, okay, dan juga dari segi dagangan nak dibandingkan dengan Chinese dan Indian. So kalau ingat lagi masa sejarah sekolah, Chinese dan Indian ni dibawa oleh pedagang ke Malaysia untuk jalankan bisnes, okay, di mana seperti sektor peladangan, sektor kebanyakan sektor peladangan lah, okay. So masa ni berlaku masa situasi sewaktu inilah berlaku macam tak adil sangat lah, di mana Chinese dan Indian ni sangat pesat menjalankan ekonomi, okay. Mereka berdagang, mereka berjual, mereka bangunkan tanaman, bangunkan ladang semua, tetapi untuk bangsa Bumi Putra banyak yang tertinggal. Mereka tidak tahu macam mana nak mulakan kejar peluang ekonomi yang ada. Lepas tu dari segi nak berdagang pun mereka tak pandai. So masa mereka agak tertinggal. Okay. So pada masa itulah berlaku ketidakpuashatian antara among Bumi Putra dan juga non-Bumi Putra, Chinese lah especially, di mana Chinese ni kita tahu sifat dia marajin dan dia sentiasa kejar peluang yang ada. So masa tu orang-orang yang memang original daripada Malaysia, which is bangsa yang memang berasal daripada Bumi Putra ni, berasa tidak adil lah, okay, di mana hak mereka untuk berada kat Malaysia ni, mereka sebagai penduduk asal, tetapi mereka tidak dapat exposure atau pendedahan tentang bisnes dan dunia bisnes dan juga inilah peluang untuk menjalankan ekonomi kat dalam Malaysia ni. Okay. So tidak lama selepas itu pada 1969, okay, so masa tu berlakulah pilihan raya umum. Masa tu berlaku pergaduhan besar antara Melayu dengan Chinese, okay. Telah 196 orang telah terbunuh, 400 orang telah cedera. So masa ni berlakulah mogok beramai-ramai pada 13 Mei 1969. Masa ni jugalah membuka mata kepada kerajaan yang sebenarnya, even though kerajaan menggalakkan semua orang untuk berniaga, so bangsa Melayu atau bangsa Bumi Putra ni rasa tertindas dan juga rasa tertinggal tentang inilah cara nak berdagang dan juga berekonomi. So apabila kerajaan dah kena pasti masalah yang berlaku ini, okay, government menjalankan National Operation Council, okay, introduce the far-reaching reform of new economic policy. So masih jugalah kerajaan memperkenalkan inilah NOC ni untuk membangunkan
peluang ekonomi kepada semua orang untuk betulkan balik ketidakstabilan ekonomi dalam negara ini. Okay. So seterusnya, masa ni jugalah government tubuhkan satu polisi yang kira macam pembukaan lah, bukan pembukaan lah, kira macam apa kita panggil tu macam eye opener, bukan eye opener, lebih kurang macam restructuring lah. Okay, so dia buat dasar yang baru. Okay, di mana dasar ini adalah untuk membangunkan Malaysia, bangsa-bangsa yang ada di Malaysia, bukan hanya Chinese dengan Indian saja, tapi melibatkan semua pihak. Okay, so kalau tengok poin nombor 2 tu, government realised that poverty and racial economic imbalance were the root cause of the unhappiness that had precipitated the 1969 racial riot. Okay, so apa yang menyebabkan mogok tu adalah ketidakpuashatian. Okay, masa tu government baru sedar yang ekonomi ni tidak balance. Okay, perjalanan ekonomi ini tidak balance dekat Malaysia ni. So masa tu dia buat kajian, masa tu lah boleh nampak yang kadar kemiskinan sebenarnya tinggi di kalangan Bumiputera. Okay, sebab itulah government nak buat new economic policy ni. So to redress this and then engender unity, okay, national ideology of rukun negara was introduced in 1970. Okay, so masihlah kerajaan membangunkan rukun negara. So dalam prinsip rukun negara ini, okay, Department of National Unity, di mana Department Kesatuan Kebangsaan, segitulah nama dia. Okay, mereka mewujudkan satu sistem dan juga satu semangat, okay, untuk mengubah maksudnya sosioekonomik masyarakat setempat lah. Okay, kalau sebelum ni asyik macam Melayu ni asyik tak puas hati je, atau Bumiputera ni asyik tak puas hati je dengan Chinese dengan Indian. So melalui polisi atau prinsip rukun negara ini, kerajaan cuba nak ubah pemikiran dan juga nak buka peluang dekat semua orang supaya semua orang ada hak untuk menjalankan perniagaan dan juga untuk bangunkan masyarakat masing-masing. Okay. So guided by Rukun Negara Principle, NEP was formulated with the objective of achieving national unity through two-pronged strategy of, okay, melalui prinsip Rukun Negara ada dua strategi yang government cuba untuk jalankan. Yang pertama, eradicating poverty by raising income level and increasing employment opportunities for all Malaysian. So dengan cara meningkatkan income, okay, atau pendapatan, okay, dan juga memberi peluang kepada semua orang, which is Malaysian, non-Malaysian, untuk rasa peluang yang telah diberikan tu. Okay, bukan apa, dia nak hapuskan atau nak kurangkan kadar kemiskinan. Okay, accelerating the process of restructuring Malaysian society to correct economic imbalance so as to reduce and eventually eliminate the identification of races with economic function. So kalau boleh Malaysia ni nak hapuskan ketidakpuashatian sesama bangsa. Okay, kalau boleh dia nak satu padukan bangsa yang ada dekat Malaysia ni supaya perjalanan ekonomi itu jadi balance. Maksudnya bukan hanya orang Chinese berdagang dengan orang Chinese saja, tetapi orang Chinese also berdagang dengan Melayu, Melayu berdagang dengan Chinese, berdagang dengan India. So adil, semua orang akan ada perjalanan ekonomi yang terjalinlah antara setiap bangsa yang ada dekat Malaysia ni. Okay, in order to achieve objective of the second prong, the three important aspects to accelerate the process of restructuring Malaysian society are, so untuk capai yang nombor 2 tadi tu, which is nombor 2 tu yang inilah untuk balancekan setiap bangsa ni. Okay, yang pertama adalah restructuring of racial composition in the employment, restructuring of wealth ownership, creation of Malay commercial and industrial community, later known as Bumiputera Commercial and Industrial Community. Okay, so ini adalah 3 cara yang macam yang nak kejar poin yang kedua tadilah, which is nak menyatu padukan rakyat. Yang pertama adalah betulkan balik penyusunan bangsa-bangsa dekat dalam satu company atau dalam satu bisnes. Okay, so seterusnya yang kedua adalah restructuring of wealth ownership, maksudnya betulkan balik pemilikan harta. Okay, dan juga dari segi macam mana tu, economic income, pendapatan. Okay, betulkan balik struktur pendapatan untuk setiap orang. Okay, dan seterusnya adalah
tubuhkan itulah Bumiputera Commercial Industry Community. So ada community yang nak betulkan balik dan bangun dan ubah Bumiputera ni lah supaya mereka also sama-sama bekerja keras untuk membangunkan economic system. Okay. So seterusnya, it must be said that NDP has done much to restore Malay's confidence in the government and also reducing Malay-Chinese tension. Okay, so dia beritahu yang NDP ni banyak NDP ni lakukan untuk betulkan balik keyakinan bangsa Melayu ni untuk menjalankan bisnes dan juga suruh mereka percaya kepada prinsip yang kerajaan cuba nak berjalankan dan juga nak kurangkan ketegangan antara Malaysia dan Malay dan juga Chinese. Sebagai Malaysia, Malay dan Chinese. Okay, hasilnya kita boleh tampak, the non-Malays through the see policy as discriminatory against the economic welfare. So at first, non-Malays seperti Chinese dan India ni rasa polisi yang kerajaan tubuhkan ni nampak macam berat sebelah dan mereka tak suka dengan diskriminasi tersebut. Tetapi benda tu macam slow-slow diterima sebab kita boleh nampak pada tahun 1990 non-Malaysia punya ownership of the corporate sector, maksudnya pemilikan syarikat dan juga pemilikan bisnes yang ada dekat Malaysia masa tu meningkat sebanyak 46.2%, berbanding dengan target hanya 40% sahaja. Okay, so kita dapat tengok dekat sini yang even though mula-mula yang non-Malay ni macam tak puas hati apabila kerajaan banyak nak bantu Malay tapi macam melepaskan dia orang. Tapi kita boleh nampak yang non-Malay ni punya business makin bertambah, makin banyak. Okay, jadi apa yang mereka percaya tu macam tak betul lah sebenarnya. Okay, which is kerajaan, memang kerajaan macam tak, bukan mengabaikan lah tapi macam tak memberatkan bangsa non-Malay ni, tetapi kerajaan tak menyekat hak mereka untuk menjalankan economic welfare, menjalankan bisnes, untuk menjaga dia punya economic welfare. So the non-Malay, particularly Chinese, had also benefited from poverty eradication program, as evidenced by their mean monthly household income increased from RM395, ini masa tahun 1970, 394 ni dah kira macam mewah dah ni, to RM1,582 in 1990. So yang nampak dekat sini, setelah 20 tahun mereka makin, maksudnya kadar income yang mereka dapat tu makin lama makin tinggilah sebenarnya. Okay, jadi mereka at first memanglah macam mula-mula tu macam bising, tetapi dia dah nampak yang strategi yang kerajaan cuba buat ni boleh membantu mereka juga, jadi mereka terima. Okay, so boleh dibuktikan melalui inilah income dia daripada tahun 1970 hingga 1990 daripada 300 naik kepada 1,500. Okay. So the National Development Plan NDP was introduced in 1991, covering a 10 period from 1991 to 2000. So masa ni kerajaan buat perancangan baru, which is National Development Plan, pembangunan negara. Okay. NDP also introduced several new strategic dimensions, which included shifting the focus on the poverty eradication strategy to addressing hardcore poverty, emphasizing employment opportunities and rapid development of an active Bumiputera commercial and industrial community. Okay, so kita boleh tengok dekat sini yang NDP ni bersasarkan kepada nak membantu orang yang betul-betul miskin atau kita panggil hardcore poverty. Okay, dan juga nak bagi peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada semua orang. Okay, di mana itulah bila kita nak kurangkan kemiskinan, kita kena suruh orang tu bekerja. So dengan itu, apa yang kerajaan boleh sarankan adalah inilah yang emphasizing employment opportunities, peluang pekerjaan kepada semua orang. Okay. Dan juga rapid development of Bumiputera Commercial Industry Community. So pembangunan yang aktif lah untuk Bumiputera Commercial and Industry Community. Okay. So government tahu, okay, bila dia galakkan ramai orang untuk jalankan bisnes,
Maksudnya bisnes tersebut bukan hanya menyumbang kepada masyarakat, which is barangan-barangan itulah yang dibuat bukan hanya untuk masyarakat, tetapi bisnes tu juga akan menyediakan peluang pekerjaan untuk masyarakat. Okay. So di samping bisnes tu menjual, bisnes juga menyediakan pekerjaan untuk masyarakat-masyarakat. Okay. So seterusnya, despite the increase of number of Bumiputra businesses, okay, in the mainstream economy of the country, they remain small and proportionally fewer than non-Bumiputra businesses. Okay, so hasil daripada National Development Plan ni bukan hanya Bumiputra ni dah start berniaga, malah banyak. Okay, so malah bertambah jumlah perniagaan oleh Bumiputra ni tadi, tetapi mereka masih kecil lah. Okay, kita panggil small business nak dibandingkan dengan non-Bumiputra business di mana non-Bumiputra business ni dah mula bisnes ni lama. So bisnes ni dah berkembang. At the end of NDP period, the incidence of poverty among Malaysia was further reduced. So hasil daripada National Development Plan ni, kadar kemiskinan dapat dikurangkan daripada 16.5% kepada 7.5%. Okay, with the incidence of hardcore poverty also reduced from 3.9 to 1.4. So kita ada miskin dan kita ada miskin yang dahsyat. Okay, so hardcore poverty. So miskin yang dahsyat ni dapat dikurangkan daripada 3.9% kepada 1.4%. So maksudnya NDP ni berjaya lah dia punya perancangan dia dan juga cara pelaksanaan dia. So under the NDP, the significant progress also have been achieved in terms of employment restructuring, on which the proportion of Bumiputra in the professional technical employment categories has increased from 60.5% to 63.8%. So kita tengok dekat sini di mana penstrukturan semula pekerja-pekerja dalam syarikat dan juga dari segi Bumiputra yang bekerja dalam bidang profesional dan juga technical also bertambah daripada 60.5% kepada 63.8%. Okay, so maksudnya Bumiputra pun ada kesedaran jugalah untuk bangunkan diri dan juga masyarakat Bumiputra. So seterusnya masuk pada National Vision Policy. So National Vision Policy ni adalah polisi visi negara, polisi visi kebangsaan macam itulah. Okay, introduced in 2001 with the aim of establishing a progressive and prosperous Malaysia race, where different ethnic groups live in harmony and engage in full and fair participation in the economy, so as to ensure national unity. So kalau National Vision Policy ni lebih kepada penyatuan rakyat supaya bersatu padu, supaya semua orang bekerjasama. Okay. Dan kita boleh tengok dekat situ ayat 4 dari bawah. Different ethnic group live in harmony and engage in full and fair participation in the economy. Okay, so mereka sesama bangsa dan juga berlainan bangsa dah mula berkawan, dah mula bergeng, bersatu padu. Okay, so tak semestinya orang Cina kerja kat syarikat Cina je. Orang Melayu pun kerja kat syarikat Melayu, orang Cina pun kerja kat syarikat Melayu. So maksudnya ada kepelbagaian budaya dalam struktur bisnes itu. Okay. So seterusnya aim untuk NVP ni sebenarnya adalah yang pertama, develop Malaysia into knowledge based society. Okay, so nak bangunkan Malaysia ni, okay, bukan hanya rajin bekerja tetapi juga berilmu. Okay, ilmu dalam dunia bisnes, ilmu dalam dunia dagangan. Okay, eliminating poverty in remote access. Okay, nak hapuskan kemiskinan di kawasan yang terpencil seperti kumpulan kecil di Sabah dan Sarawak, as well as increasing the income and raising the quality of life of those in lowest 30% income category. Okay, so siapa-siapa yang berada di tangga terbawah sekali kadar kemiskinan ni nak dibantulah oleh NVP ni tadi. Okay. So seterusnya NVP juga achieve effective Bumiputra participation as well as equity ownership of at least 30% by 2010. So pada tahun 2010 lebih kurang 30% daripada Bumiputra ni dah ada pemilikan bisnes sendiri. Okay, so mereka dah run bisnes sendiri, increasing the participation of Bumiputra in the leading sector of economy. Okay, so Bumiputra sendiri dah start jadi leading sector dekat dalam Malaysia lah, bukan hanya Chinese dengan India, tapi Bumiputra also dah start
besarkan syarikat dia, dah start jual produk yang menjadi pilihan utama pelanggan. Okay. So seterusnya adalah New Economic Model, NEM. So NEM ni adalah National Economic, the New Economic Model. Okay. So dia sebenarnya nak menjurus kepada high income, inclusiveness and sustainability. Okay. So dalam kita berbisnes, kita kena maintainkan bisnes kita itu supaya bertahan lama dalam pasaran. Okay. Kita target buka bisnes bukan hanya untuk sebulan, 2 bulan atau mungkin seminggu atau 2 minggu, tapi selama mana mungkin yang boleh. Okay. So bila kita dapat banyak income, kita akan besarkan syarikat kita. So bila kita besarkan syarikat kita, of course pengeluaran kita akan lagi banyak. Dan juga kalau awak ada kemampuan yang lebih, awak boleh pelbagaikan lagi produk awak dengan beli mesin baru. So itulah New Economic Model punya target, di mana dia nak pastikan semua orang yang berniaga ni boleh kembangkan lagi syarikat mereka dan pastikan syarikat mereka boleh bertahan lama dekat dalam pasaran. Okay, it aims for Malaysia to be a developed nation by 2020, whose population enjoy high quality life with a higher level of income resulting from economic growth that is both inclusive and sustainable. Macam saya beritahu tadi lah. Okay, target dia adalah nak bangunkan lagi ekonomi supaya semua orang akan dapat income yang lagi tinggi, kualiti hidup yang lagi tinggi, okay, dan juga bisnes boleh bertahan lama dalam pasaran. Okay, inilah termasuk kepada the NEM for the envision for economy of Malaysia to be market-led, well-governed, regionally integrated and entrepreneurial and innovative. Okay. So NEM ni dia kemudian tengok satu-satu bahagian dari segi market-led. Market-led tu maksudnya produk tersebut kira macam menjadi produk nombor 1 lah dalam pasaran. Lepas tu well-governed tu diuruskan dengan betul. Regionally integrated tu maksudnya produk tersebut bukan hanya dijual di satu kawasan je, tapi jual di negeri-negeri lain, daerah-daerah lain. Okay. So entrepreneurial. So entrepreneurial ni maksudnya bersifat keusahawanan lah, di mana mereka rajin keluarkan produk baru, sentiasa kreatif, lepas tu sanggup mengambil risiko, okay, dan juga inovatif. Okay. One of the key elements considered crucial to attain these objectives is for the country to have a conducive environment for entrepreneurship development of its people. Okay. Untuk mencapai new economic model yang bagus adalah dengan menyediakan environment atau suasana yang sangat-sangat membantu kalau masyarakat nak membangunkan keusahawanan. Okay. Contohnya kalau ada orang propose nak buka satu bisnes ni, kerajaan kena always support. Dengan cara itu number of entrepreneurship company dekat Malaysia ni makin bertambah lah. So semua orang ada hak untuk menjalankan bisnes. So as such, Malaysia government through its various ministry and agencies has stepped up effort initiatives to encourage and support the growth of Malaysia business community and innovative startup, including dedicating fund for small and medium enterprise, provision of support facilities such as incubators, advisory services training, as well as special program and funding young entrepreneurs. So apakah bantuan-bantuan yang government kena berikan? Macam tadi adalah meluluskan bisnes. Selain itu, apa yang dia boleh buat adalah provide funding, which is provide dana untuk syarikat-syarikat yang baru nak mula tadi, small and medium enterprise. Seterusnya mungkin boleh sediakan fasiliti-fasiliti seperti mesin, nasihat, training, okay, dan juga special program untuk usahawan muda, kursus lah, apalah macam itulah. Itu adalah New Economic Model punya polisi atau New Economic Model punya strategi. Okay. So dengan cara itu kita boleh nampak yang usahawan dekat Malaysia ni makin lama makin ramai. So silang budaya antara masyarakat dalam satu bisnes also makin lama makin ramai. Okay. So itu adalah sejarah daripada awal lah, di mana kalau kita tengok dulu, saya recap balik dulu Malaysia dengan Chinese ni bergaduh.
Malaysia Melayu ni tak puas hati dengan China sebab China ni rajin buat kerja dan juga peluang hanya diberikan kepada orang China dengan India untuk mulakan bisnes. Dia orang makin maju. So instead of mereka meneruskan rasa tak puas hati tu, government buka peluang juga kat Bumiputera untuk mulakan bisnes supaya mereka tak gaduh lah. Okay. So makin lama Bumiputera rasa macam dia pun kerajaan also bagi peluang kat dia untuk memulakan bisnes. So slow-slow dia develop mana macam sekarang kita boleh nampak yang dua-dua ada. Okey, maksudnya setiap bangsa ada bisnes-bisnes mereka di mana semua orang dapat hak lah untuk menjalankan bisnes. So seterusnya masuk pada last part for this chapter adalah Malaysia Education. Entrepreneur in Higher Education. Okay. So apa yang nak diterapkan dalam entrepreneur in higher education ni adalah bila kita nak berbisnes, kita perlukan ilmu. So ilmu untuk berbisnes, skill-skill semua perlulah dididik bukan hanya masa nak mulakan bisnes tetapi sejak dari bangku sekolah. So Ministry of Higher Education di mana Kementerian Pengajian Tinggi also kenal pasti yang entrepreneurial ni bukan perlu masuk special kursus tetapi dari alam universiti, dari alam sekolah menengah dah boleh dipelajari sebenarnya. So mereka dah boleh develop skill, mereka dah boleh tengok, belajar bahagian theoretical part, belajar macam mana nak buat pengiraan, semua akan dibelajar dekat inilah pengajian semasa dalam pengajian lah. So apabila mereka dah ada ilmu dan mereka keluar nanti mereka boleh mulakan dengan ilmu yang dia ada tu. So mereka boleh kenal pasti apa yang berlaku dekat sekeliling. So mereka boleh aware apa yang permasalahan apa atau trending apa yang bakal mendatang. So summary for this chapter dah habis dah sekejap sahaja. The journey of incorporating entrepreneurship element into Malaysia development policy is unique and using many avenues: education, technology, science, media, shaping society's attitude towards business, competition and creativity. Besides the financing and creating business space and channel. In facing economic uncertainties and volatility, Malaysia must turn to entrepreneurship as the key to move forward, speed up economic growth, drive job creation and pursue new sources of economic and social development. So kita dah nampak tadi macam mana perjalanan daripada awal-awal macam mana keusahawanan ni boleh bermula dekat Malaysia. Dia bermula dengan cara yang tidak cantik sebenarnya kan. Yalah awal-awal dia gaduh. Tetapi lama kelamaan dengan usaha daripada kerajaan kita dah bersatu padu. Kita dah bekerjasama untuk run the business atau untuk mengayakan dirilah. So dah habis dah. Itu saja for this chapter. So kalau ada part yang tak faham, you guys boleh PM saya screenshot just like mana you guys tak faham. Macam biasalah saya bagi tahu. Kalau ada screenshot saja slide macam tak faham, boleh hantar dekat saya. So chapter ni sikit je dia pasal sejarah saja. Saya pun tak nak satu banyak pasal sejarah ni sebab saya tahu bosan kan nanti awak ngantuk. So kita akan teruskan dengan agenda seterusnya pun sekejap sahaja. Minggu ni memang sekejap saja sebab topik pendek-pendek. Tetapi entrepreneurship ni akan satu part yang awak akan macam kena mula awal ni, kalau tak nanti tak sempat nak siap. So nanti saya akan expose kepada awak. So kita akan teruskan dengan agenda seterusnya.